Selama sejahtera dokter dan rakan-rakan sekalian, kami dari kumpulan D1, tajuk yang kami pilih adalah kempen kesetaraan tentang tahap SHREK, punca dan pengurusan SHREK dalam kalangan pelajar UPSI. Seterusnya, berikut merupakan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang. Projek ini menyasarkan pelajar UPSI sebagai kumpulan sasaran. Kempen ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap SHREK dan punca SHREK dalam kalangan pelajar. Objektif utama projek ini adalah memberi kesedaran tentang pengurusan SHREK secara berkesan. Sebagai aktiviti utama, soal selidik disediakan bagi mengenal pasti tahap SHREK, punca utama serta cara belajar menguruskan SHREK. Hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental pelajar UPSI. Sekarang kami akan masuk kepada bahagian isu dan kesan stres terhadap sasaran komuniti. Isu pertama merupakan kurang kesedaran tentang tahap stres yang dialami. Dalam isu ini, kesan merupakan pelajar gagal untuk mengenal pasti tentang awal stres. Stres juga akan berlarutan tanpa sebarang intervensi dan juga risiko gangguan emosi dan mental akan meningkat. Selain itu, isu kedua merupakan tekanan akademik yang berterusan. Kesannya, keletihan mental dan fizikal akan menunjukkan penurunan fokus dan motivasi belajar akan berlaku dan juga risiko mengalami burnout akademik akan disebabkan. Sudah sampai pada exam, tapi saya memang tak mau belajar. Rajah ini merupakan borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar UPSI untuk mengkaji kesedaran tentang tahap stres, punca dan pengurusan stres dalam kalangan pelajar. Daripada 30 orang responden, 23 orang adalah perempuan manakala 7 orang adalah lelaki. Dari segi umur, 23 orang berumur antara 19 hingga 21 tahun, manakala 7 orang lagi berumur antara 22 hingga 24 tahun. Hasil kajian menunjukkan bahawa 17 orang responden tertekan dalam pembelajaran harian, manakala 13 orang tidak berasa tertekan. Dari segi tumpuan dalam pembelajaran, keputusan adalah sama rata, iaitu separuh merasakan tekanan menjejaskan tumpuan mereka, manakala separuh lagi mampu menumpukan perhatian walaupun berada di bawah tekanan. Mengenai waktu rehat dan tidur, 16 orang responden mengatakan waktu rehat dan tidur mereka terjejas akibat tekanan, manakala 14 orang tidak terjejas. Seterusnya, 17 orang responden mampu mencapai keseimbangan antara rehat dan tanggungjawab pelajar, manakala 13 orang sukar untuk mencapai keseimbangan tersebut. Dalam aspek mendapatkan bantuan, 16 orang responden selesa untuk meminta pertolongan apabila tertekan, manakala 14 orang merasa segan untuk berbuat demikian. Kebanyakan responden iaitu 28 orang responden berasa tertekan akibat tekanan akademik, manakala masalah kesihatan fizikal dan hubungan sosial kurang menjadi punca. Kebanyakan responden mudah letih dan kurang bermotivasi ketika stres, manakala minoriti mengalami hilang selera makan. Akhir sekali, 19 orang responden mengurus stres dengan melakukan aktiviti yang digemari, manakala 3 orang memilih untuk mendiamkan diri. Ini menunjukkan bahawa mereka kurang berkongsi masalah dan perasaan. Selamat tengah hari abang. Boleh memperkenalkan diri awak anda? Nama saya Chua Cheng Kiat dari SUD Bahasa Cina. Okey, terima kasih. Sekarang ni saya nak buat satu temu tugas yang ringkas berkaitan dengan UPU tugasan kami yang berkaitan dengan stres dalam kalangan pelajar UPSI. Pada pendapat anda, apakah punca stres dalam kalangan pelajar UPSI? Pada pendapat saya, punca stres bagi saya ialah saya suka mengawalkan perasaan cemas dan marah apabila menghadapi kegagalan dan tekanan akademik. Okey, terima kasih. Seterusnya ialah bahagian cadangan bagi mengatasi stres. Demi mengatasi stres, terdapat beberapa cadangan telah disediakan. Antara cadangan ialah menyediakan pelatihan dan pendidikan tentang pengurusan stres. Selain itu, kami juga boleh menggalakkan pelajar supaya mendapatkan sokongan kaunseling. Seterusnya, kami juga boleh membentuk budaya sokongan dalam komuniti pelajar. Dan akhir sekali, kami juga boleh menggalakkan pelajar
mengamalkan gaya hidup sehat seperti pemakanan yang seimbang, senaman dan rehat yang mencukupi. Akhirnya merupakan bahagian kesimpulan. Merujuk bahagian ini, hasil dapatan kami telah menunjukkan bahawa pelajar UPSI telah mengalami stres terutamanya akibat tekanan akademik, masalah kewangan, konflik keluarga dan juga isu kesihatan. Melalui hasil dapatan ini, tanda-tanda utama stres yang ditunjukkan juga termasuklah mudah letih, masalah tidur, hilang selera makan, perasaan murung dan juga suka menumpahkan perhatian. Oleh itu, kebanyakan pelajar mengurus stres melalui aktiviti yang digemari dan juga berkongsi masalah dengan rakan. Namun begitu, tiada murid yang telah mendapatkan bantuan kaunseling. Secara ringkasnya, stres dalam kalangan pelajar UPSI memerlukan perhatian dan juga sokongan supaya kesejahteraan mental serta prestasi akademik pelajar UPSI dapat dikekalkan. Sekian, terima kasih.